Okey, malam ni kita tuition macam mana nak jawab soalan. Okay, macam mana nak jawab soalan bila orang tanya tuan-tuan. Uh, kalau downline kita lebih cepat, naik pangkat daripada kita. Is it good or is it bad? Adakah itu bagus atau tidak bagus? Kalau downline lebih cepat naik pangkat daripada kita. Okay, tuan-tuan sponsor somebody, tuan-tuan sponsor Zaitun Zaitun laju kan. Dalam seminggu dah jadi silver. Seminggu jadi silver, sebulan dah jadi gold kan. Tuan-tuan masih dalam status bronze. Tuan-tuan sebulan masih bronze. Yang si Zaitun tu, yang tuan-tuan sponsor tu, dia dah jadi, contohnya dah gold dah. Sebulan dah gold dah. So is it good or bad? Okay. Dalam situasi begitu, adakah dia bagus atau tidak bagus? Okay. Bagus. Siapa nak bagi pendapat? Bagus sebab ini bisnes dia adil. Siapa yang usaha dia naik lah, begitu. Ya. Tak, dia bagus untuk engkau atau tidak? Saya tengok daripada usaha saya, macam kalau saya ni kurang tapi dia lebih aktif, saya macam kira respect dia sebab dia punya usaha tu lebih begitu. Jadi saya pun kena usaha juga untuk diri saya sendiri, untuk naik ke pangkat saya sendiri gitu. Okay, good. Okay, siapa lagi? Bagi pendapat tuan-tuan. Tak bagus. Tak bagus. Kita jadi leader, kita jadi upline, kita tak gerak apa-apa atau kita slow, downline lebih laju. Kalau kita jadi brown, downline kita boleh jadi gold apa. Sebenarnya seeloknya kita mesti teamwork, kerjasama. Itu lebih baik. Okey, tuan-tuan, pertama sistem kita ni bukan piramid, Kita bukan piramid, kita bukan sistem piramid. Kalau sistem piramid maksudnya orang yang menaja tu, orang yang si penaja tu ataupun si upline tu tidak boleh kalah dengan downline. Okay? Tidak boleh kalah dengan downline. Jadi orang atas sentiasa menang. Orang bawah tidak boleh kalahkan orang atas. Itu sistem piramid. Nah, kalau kita punya sistem ini yang dalam network marketing, dia mesti membolehkan orang bawah boleh overtake. Okay, sistem tu mesti membolehkan orang bawah untuk overtake orang atas. Okay, kalau orang bawah itu lebih rajin daripada orang atas. Okay. Jadi itu seperti mana yang Romeo kata tu, itu keadilan lah. Keadilan dalam network marketing mestilah siapa bekerja keras dia lebih cepat naik pangkat lah. Jadi kita punya sistem membolehkan downline mengatasi upline. Okay. Jadi orang bawah ini boleh kalahkan orang atas dari segi pangkat, dan dari segi income. Orang yang disponsor boleh kalahkan orang yang sponsor, kan? Dari segi pangkat, dari segi income.
Itu baru adil lah. Kerana orang siapa yang rajin dia patutnya lebih banyak income dia, lebih tinggi pangkat dia lah, kan, ikut kerajinan lah, atas dasar kerajinan tu. Tetapi kita nak ambil kacamata ni, tuan-tuan. Kita nak ambil kacamata anda ni. Okay. Sekarang tuan-tuan pakai kasut pakai kasut si anda tu. Jadi tuan-tuan melihat kacamata si anda lah. Jadi anda sponsor si A rajin. Anda bukan tidak rajin, Anda pun rajin juga, tapi si A ni terlebih rajin. Si A ni terlebih rajin daripada tuan-tuan, kan? Tuan-tuan buat kerja juga. Tapi si A ni super sebab dia leader, kan? Dia ni leader, dia ada network dia. Oh, dia laju lah. Okay, tuan-tuan pun leader juga, tapi tidak sebesar dia. Cuma out of luck, you yang sponsor dia, kan? Dan engkau yang sponsor dia. Tapi dia lebih hebat daripada engkau. Okay? So that is good. Secara dasarnya, kalau tuan-tuan dapat sponsor leader, tidak kisah dia laju ke apa ke. Walaupun dia lebih hebat daripada engkau, itu baguslah. Baguslah. Kena sujud syukur tu. Memiliki seorang yang tuan-tuan sponsor itu, yang rajin, yang seorang leader, yang seorang hebat, itu ialah rahmat tu, rezeki tu. Jadi kita kena bersyukur, kan, kena happy, ya. Tersangat happy, ya. Kerana tuan-tuan dapat 50%. Tuan-tuan dapat 50% daripada dia punya matrix. Daripada matrix dia tu. You get 50%. Banyak tu. Berpuluh ribu tu. Kalau katalah si A punya matrix ni penuh, kan. Penuh matrixnya, kan. You get half. Sponsor satu orang punya pasal, aku dapat setiap bulan separuh daripada orang yang aku taja tu. Dia punya metrik lah. Jadi kalau dia dapat metrik, contoh, dapat metrik dia berapa? 20,000. Metriknya 20,000 tu. Contohlah. 20,000 ringgit. Jadi tuan-tuan dapat 10,000 ringgit. Setiap bulan pula tu. Setiap bulan pula tu. 10,000, 10,000, 10,000. Kan? Disebabkan tuan-tuan sponsor dia. So it is good. Kalau tuan-tuan ada downline yang tuan-tuan direct sponsor yang rajin, yang seorang leader. This good. Now, itu kalau kita ambil cerita matrix dan matching. Ini cerita matching, kan, tuan? Tuan-tuan dapat 50% ini matching daripada matrix downline kita. Okay, so this part is good. Ini bagus ni, tuan-tuan. Okay. Now, kita cerita pula bonus yang satu lagi. Fast start. Fast start bonus. Fast start bonus, kalau tuan-tuan punya downline lebih laju daripada tuan-tuan, dia ni lebih laju daripada tuan-tuan. Dia laju bergerak daripada tuan-tuan bergerak. 10% tu. Okay. This can be not good. Okay, dalam fast start bonus, kalau downline tuan-tuan ini lebih laju daripada tuan-tuan, Bakar duit. it means no good. Not good. Kalau matching, good. Dalam matching, good.
But dalam fast start bonus, not good. Tuan-tuan tidak boleh ketinggalan daripada tuan-tuan punya downline. Tidak boleh. Kalau tuan-tuan tertinggal, kalau tertinggal di belakang dia tidak apa tuan-tuan. Tapi kalau tertinggal jauh, berkilometer jauhnya, kan kelajuan tuan-tuan di sini, dia kelajuan dia di sini. Okay, 10 kilometer jauhnya, not good. Tapi kalau dekat-dekat dengan dia 10 kaki saja, saya dengan dia 10 kaki jauh je sifu. Kan saya pun laju juga, tapi dia lebih laju sikit je. Itu tak apa. Ya, itu tidak apa. Kalau kelajuan tuan-tuan dengan kelajuan dia tidak berapa jauh, itu okey. Tapi kalau tuan-tuan dengan dia jauh tertinggal, that is not good. Tidak bagus tu. Okay? Tidak bagus sama sekali. Kerana tuan-tuan akan bakar duit. Tuan-tuan akan bakar duit apa? Duit bonus. Bonus apa? Bonus fast start. Okay. Banyak duit bonus fast start akan terbakar. Maybe beribu ringgit. Maybe. Kalau antara tuan-tuan dengan dia terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, boleh jadi 10 ribu ringgit tuan-tuan hangus. Boleh jadi 20 ribu ringgit tuan-tuan punya bonus hangus. Boleh jadi lebih daripada itu. So that is not good. Okay. Jadi kalau nak berbeza kelajuan, jangan jauh bezanya. Okay, jangan jauh bezanya. Kalau macam orang lari maraton kan. Orang lari maraton tu kan. Okay. Caranya tu kita kena bersama dengan yang depan tu kan. Jangan terlalu jauh. Kita di belakang dia. Nah, macam itulah. Tuan-tuan kena lari ikut yang depan tu. Okay. Di belakang dia tak apa. Tapi jangan jauh tertinggal tuan-tuan. Okay. Jadi duit banyak hangus. Bonus hangus. Bila hangus tuan-tuan tidak boleh ambil dah. It's burn. Dia terbakar habis lah. Mana boleh ambil lagi. Okay. Tuan-tuan, setiap pangkat itu ada dia punya kuasa. Setiap pangkat ada kuasa dia. Kuasa apa? Kuasa makan. Okay. Kuasa makan duit. Berapa level. Jadi pangkat ini dia ada kuasa dia. Okay. Jadi orang yang berpangkat bronze, dia 2 level. Okay. Siapa yang silver, dia 4 level. Siapa yang gold, dia 6 level. Siapa platinum, 8 level. Siapa yang diamond dan crown, 10 level. 10 level. Jadi kalau tuan-tuan berpangkat bronze, you are here, aku dah bronze. Jadi tuan-tuan boleh makan 2 level. Tuan-tuan boleh makan 2 level. Jadi kalau tuan-tuan punya tim di bawah tu, kan siapa tadi tu? Okey, tak apalah, tukar nama. Anda di sini. Okey. Ini siapa tu? Siapa nama tu? Si Kalsum. Okey, si Kalsum. Si Kalsum ni dia laju. Dia laju. Tuan-tuan sponsor 2 orang lah, si Kalsum dengan si Farida kan. Si Kalsum dengan Farida. Okay. Jadi si Kalsum ni laju, si Farida pun laju.
Oleh kerana tuan-tuan sponsor 2 saja, jadi tuan-tuan punya pangkat bronze. Sebab tuan-tuan sponsor 2 orang je. Tapi si Kalsum si Farida ni dia sponsor ramai dan dia laju cepat. Pam 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 pam, dia dah silver, lepas tu dah pergi gold kan. Sama juga si Farida ni, dia naik silver, dia pergi gold. So tuan-tuan makan 2 level je. 2 level saja. Tapi kawan tuan-tuan di bawah ni dia dah pergi gold dah. Dia dah sampai gold dah tuan-tuan. Okay. Jadi level 3 hangus, level 4 hangus, level 5 hangus, level 6 pun hangus. Semua orang yang join di bawah si Kalsum dengan si Farida ni, pada tu ada 2 kaki ni. Semua orang yang masuk di situ yang di level 3 ke bawah tu, level 3 ke bawah tu, semua yang join itu, tuan-tuan tidak dapat 1 sen pun. Okay, 1 sen pun tak ada. Alert. Itu duit tu. Duit tu. Duit yang hangus tu. Okay. Jadi kalau tuan-tuan punya tim lebih laju daripada tuan-tuan, duit hangus. Dalam fast start bonus. Fast start bonus hangus tu. Okay. Jadi tidak bagus. Tidak bagus kalau tuan-tuan slow. Okay, tuan-tuan slow, tuan-tuan punya tim laju, tuan-tuan yang slow. So tidak bagus to you lah. Kepada engkau tidak bagus kerana duit akan hangus banyak. Tuan. Bonus akan hangus banyak. Okay, kerana tuan-tuan punya jangkauan itu pendek. 2 level yang kau makan. Sebab apa engkau bronze? Kawan engkau dah naik pergi silver, naik pergi gold, naik pergi platinum dah engkau punya geng. Kan orang yang kau sponsor tu, dia dah naik silver, naik gold, engkau masih bronze. Lepas naik platinum pula, engkau masih bronze. Dah naik pergi diamond dah, engkau masih bronze. Berapa banyak duit itu hangus. Kerana engkau makan 2 level saja. Ialah engkau seronok dalam bonus matrix, dalam bonus matching engkau dapat banyak lah matching tu. Kan? Dia naik pergi diamond engkau seronok lah 50% kan. But tuan-tuan kehangusan wang. Okay, banyak wang hangus dalam fast start bonus. Dan itu boleh jadi beribu-ribu ringgit. Beribu-ribu ringgit yang hangus. Jadi bila tuan-tuan bergerak dengan tuan-tuan punya tim, sepatutnya macam tuan-tuan berlari maraton, kan? So tuan-tuan dengan tim tuan-tuan tu berlari maraton, engkau yang jadi leader dia, engkau yang depan. Okay, you set the pace. Orang putih kata you set the pace. Siapa yang depan tu kan dia set the pace. Dia punya kelajuan tu. Okay, jadi your team patutnya ikut engkau, kan? Jadi engkau naik pangkat, mereka naik pangkat. Okay. Bukan mereka naik pangkat, engkau masih sama pangkat engkau kan? Ini dah naik pangkat, dia dah overtake engkau depan, engkau masih lagi di belakang. Kan, dengan engkau punya pace itu. Kelajuan berlari engkau tu. Jadi engkau sentiasa di depan. Jangan engkau berada di belakang mereka pula kan. Okay, so maksudnya engkau kena buat bisnes. Ini serius lah. Bukan main-main. Okay. Engkau nampak downline kau laju, aku kena laju ni. Kan downline aku dah nak potong aku ni. Kan. Jadi tingkatkan tuan-tuan punya aktiviti. Okay, tingkatkan aktiviti.
barulah barulah dia punya production itu naik kan. Barulah prestasi itu naik kan, daripada kita naikkan aktiviti. Jangan banyakkan jangan banyakkan kontroversi. Kontroversi kita nak turunkan tuan-tuan, jangan naikkan kontroversi. Siapa kata tu? Itu kata melodi. Kan TV3 punya melodi kan dia kata macam tu. Jangan banyak kontroversi, tingkatkan aktiviti supaya prestasi naik tuan-tuan. Belajar dengan melodi. Sekarang tak ada dah melodi tu. So talk about positive things tuan-tuan. Tuan-tuan banyak bercakap negatif, jadi dalam kepala tuan-tuan tu akan berada negatif. Kalau tuan-tuan berbicara dengan orang benda-benda yang positif, tuan-tuan punya otak tu berligar-ligar perkataan-perkataan yang positif. So don't talk a lot about negative things, sebab tuan-tuan punya otak tu dia perkataan tu dia berulang-ulang dalam otak tu benda yang negatif. That is not good. Tidak menghasilkan perkara yang baik kalau kita banyak berfikir benda-benda yang negatif. Tu dipanggil tu jangan cerita pasal kontroversi. So understand that. Jadi tuan-tuan nak bergeraklah menjadi seorang yang ke depan. Di dalam tim tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang sponsorkan, tuan-tuan sponsor tuan-tuan punya direct line ni kan. Di level 1 tuan-tuan tu. Berapa orang nak sponsor sibuk? Sponsor sekurang-kurangnya 5 orang. Bukan 3 orang. 3 orang boleh juga, tapi lebih bagus 5 orang. 3 orang boleh juga. Tetapi lebih bagus 5 orang. Lebih bagus 5 orang. Kerana dalam pangkat diamond tu. Pangkat diamond ni tuan-tuan, 3 grup pun boleh. Tapi perlukan platinum. Kalau kita main yang 5 grup ini tidak payah platinum. Tidak ada platinum pun tidak apa. Kan, tidak ada platinum pun tidak apa. Yang penting di sini ada 500 kali 5 2.500. Tak ada platinum, tak ada. Tak ada gold, tak ada. Tak ada silver, tak ada pun silver. Kan, tidak ada pangkat pun dalam tim aku. Tidak apa, asalkan ada 2.500, satu tim 500 kali 5 2.500, tuan-tuan jadi diamond. Jadi diamond. Walaupun tidak ada tuan-tuan punya bawah itu yang platinum, yang gold ke, yang silver ke. Kan, bronze pun tidak ada pun tidak apa. Kan tidak ada siapa ada pangkat, semua yang unrank je. 2.505 aku semua unrank. Boleh. Tuan-tuan jadi diamond juga. Yang penting ada 2.500, satu tim ada 500. Minimal 500 lah. Kali 5, 2.500. Jadi ya, diamond lah. Kalau 3 orang tak, kalau 3 grup tidak boleh. Sebab dia maksimal 500. Maksimal satu grup tu 500. 500 kali 3 baru 1.500. Mana cukup? Dia perlukan 2.500. Jadi kalau nak senang naik pangkat, buat 5 kaki. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya 5 kaki, tuan-tuan nak buat 20 kaki, baguslah. Sebab aku buat 20 kaki lah. Darik dengan aku 20. Okey tak? Oh, bagus tu. Bagus tu. Daripada 5 kaki, 20 kaki tu lebih bagus lah. Kalau aku buat 100 kaki, okey tak? 100 kaki. 100 direct line aku. Okey tak? Bagus tu. Kan? Tim Mila berapa? Tim Mila berapa tu? Tim Mila lebih 300 orang kan?
Okay, dia punya kaki tu lebih 300 rasa. Tim Miller. Jadi belajar daripada upline. Upline kita tu si Tim Miller tu more than 300 people tuan direct line dia. Sponsor. Hari-hari sponsor. Okay, your duty is to sponsor people. It is not recommended, Kalau ikut syarikat punya peraturan lah. It is not recommended, okay, untuk kita bayarkan orang. Tidak digalakkan buat begitu. Okay, tidak digalakkan buat begitu. Dan itu dilarang tuan-tuan. Budaya itu dilarang dalam grup. Dalam grup tuan-tuan tidak boleh beritahu orang, aku bayarkan kau lah. Aku bayarkan kau masuk dengan aku. Okay, itu tidak boleh tuan-tuan berbuat begitu dengan orang lain punya tim. Orang lain punya prospek. Orang lain punya prospek itu satu budaya yang tidak bagus. Kayak budaya yang jahat tu, jahat. Jadi jangan kacau orang punya prospek. Tuan-tuan kata aku nak bagi kau free je, aku bayarkan kau. That is tidak boleh dibuat begitu. Dilarang tu. Okay. Kalau tuan-tuan punya downline sendiri, itu dia apalah. Kalau engkau punya prospek sendiri. Kan, kalau kau nak buat begitu, terpulang pada kau. Tapi that is not a good. Itu bukan budaya yang bagus dalam bisnes. Bayarkan orang itu bukan satu budaya yang bagus dalam bisnes. Sebab orang tidak rasa dia punya appreciate itu. Kan? Kalau dia bayar sendiri, dia buat sendiri, dia bayar sendiri, so dia akan appreciate. Dia akan appreciate apa yang dia buat. Kan? Apa yang dia keluarkan. Ya, kalau tidak dia kebanyakan orang yang tuan belanja tu dia tak buat tuan. Sebab dia tidak ada rasa beban dia. Tiada feel. So dia tak kisah tuan. Aku buat tak buat bukan aku rugi pun. Aku tak keluar duit. So jangan buat begitu. 50-50 pun jangan juga. Aku bayarkan separuh, kau buat separuh. Okay, kebanyakan tidak menjadi tu sebab dia tidak rasa the beban. Okay, jadi biarkan dia. Dia susah macam mana pun dia kena cari duit lah. Kan? Aku nak join, aku suka ikut ni. Suka aku sangat ikut ni kan. Tapi engkau belanja aku lah. Kalau kau belanja aku ni aku buat sungguh-sungguh kan. No tuan-tuan, jangan buat begitu. Kan? Kalau orang tu betul-betul nak buat, dia akan cari modal tu. Kalau dia betul-betul nak buat. Okay? Dia akan cari modal tu macam mana pun. Kalau dia betul-betul nak buat. Jadi biarkan dia cari tu. Susah macam mana pun dia kena cari. Barulah itu dia akan buat sungguh-sungguh. Macam itulah. Jadi jaga tu. Kita kena jaga harmoni. Jaga harmoni grup. Jangan ada yang benda-benda yang negatif masuk dalam grup. Okay? Lebih lagi orang punya tim. Orang punya bukan tim, orang punya prospek lah. Jangan kacau prospek orang. Apalagi yang sudah jadi member, jangan kacau, tidak boleh. Somebody sudah register, dia sudah register. Oh jangan ajak pindah lain. Mana ada istilah pindah lain? Tidak ada istilah pindah lain. Tuan tidak boleh cancel. Okey, pindahkan aku punya network ke network sini. Mana boleh, tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah itu. Okay? So wherever you are, di mana tuan berada itu sudah ditentukan Tuhan. Tuhan dah tentukan engkau berada di situ.
accept lah dia kan. Kalau upline tu tak ngam dengan aku macam mana sih bu? Tidak apalah kan. Engkau bukan satu upline, di atas engkau ada upline, ada engkau upline. Dekat media upline tak ngam tidak apa. Ada upline atas, ada upline atas. Kan? But your position ni sudah engkau dah bayar benda ni kan. Engkau punya network dah ada kat sini. Gerakkanlah network ni. Okay? Tidak ngam dengan somebody above you. Doesn't matter dia ada lagi orang di atas, orang di atas, orang di atas yang tuan-tuan boleh bekerja sama kan. Itu satu hal. Hal kedua ialah tidak kisah siapa atas ni, bukan aku peduli pun. Yang penting aku nak jaga tim aku bawah ni. Upline is not really important. Macam Sifu ni lah. Macam Sifu ni, upline Sifu bukan. Tidak kisah upline tu. Dia tak ada pun tak apa. I can handle my team. So upline tidak penting bagi Sifu. Ada tak ada dia sama je. Ya, tak kisah di atas tu. Yang penting ialah Sifu punya downline ni, bawah ni. Ini yang Sifu nak jaga ni. Kan atas tak kisahlah. Lantak dia lah. Apa dia nak buat kan. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tidak ngam dengan upline, tak kisah benda tu. Bukan tuan-tuan nak pindah lain pula. Kan. That is not right. Okay. Tidak betul. Okay. So you learn, belajar sebanyak yang boleh kan. Lepas tu tuan-tuan handle ilmu ini, tuan-tuan handle dengan tuan-tuan punya team. Tak perlu apply dah tuan-tuan. Tidak perlu apply. Macam tu. Barulah ada responsibility. Baru ada tanggungjawab tuan-tuan. Okay. So jangan harap apply. Kita berterima kasih dengan upline kerana dia bagi kita satu peluang. Oh, kena berterima kasih tu tuan-tuan. Kerana dia bagi peluang kat kita. Peluang tu datang daripada Tuhan tu. Tapi menerusi dia kan. Oh, thank you very much tu. Kena cakap itu kan. Okay. So bila dia dapat peluang, tuan-tuan kena mahir secepat yang boleh. Tuan-tuan kena handle your team. Tanpa bantuan upline. Aktiviti tuan-tuan tu tidak boleh harap upline. Kan nak buat BOP mesti upline datang. Mana boleh macam tu? Nak buat BOP mesti ada upline datang. Kalau tak ada upline tak buat kerja. Bukan begitu budaya MLM tuan-tuan. Okay? Budaya MLM bukan begitu. MLM ni ialah duplikasi. I get the knowledge, I can do it myself. The only thing I need ialah ilmu. Bukan tenaga upline. Bukan tenaga. Tenaga tu daripada aku sendiri. I just need dia punya ilmu. Aku dapat ilmu dia, aku buat sendiri. Kan? Macam tu lah tuan-tuan. Okay. Jangan harap upline datang all the way berjam-jam pergi tempat kau, lepas tu tolong kau buat BOP. Tuan-tuan tidak akan maju. Kalau itu budaya kerja tuan-tuan tidak akan maju kerana tidak ada duplikasi. MLM is about duplication. Okay, grab the ilmu, buat sendiri. Buat sendiri maksudnya tim kau lah, bawah kau tu lah. Ajak tim kau. Okay, mari kita bersidang. Kita nak buat BOP ni kan. Jom, siapa jadi speaker? Di antara kamu. Bukan upline tuan-tuan. Di antara kamu tu. Your team. Okay, di antara kita ni siapa yang boleh jadi speaker? Siapa boleh jadi pengurusi? Siapa yang boleh baca doa selamat? Ustaz mana baca doa selamat ni kan? Siapa penyambut tetamu? Siapa yang macam-macam lah tugas tu. Among you. Dan nanti daripada pecahan itu, mereka pula buat lagi satu tim.
Jadi dia beranak. Kan? That is what duplication itu yang menjadikan orang berjaya. Bila ada duplikasi, it is not upline. Bukan upline yang menjadi hamba. Okay? Upline itu dia bagi peluang kat kita, dia menjadi cikgu kepada kita. Kita dapat ilmu dia, kita pula jadi cikgu. Macam itulah. Kita dapat ilmu dia, kita jadi cikgu pula dengan tim kita bawah kita tu. Kita pula ajar tim kita, dia pula jadi cikgu. Tidak perlu upline tu yang datang tolong kita bagi BOP dan sebagainya, tidak perlu. Because dia ada cost. Ada cost. Terutama lagi tuan-tuan punya upline tu yang baru nak start. Upline baru nak start, tuan-tuan, bonus tidak seberapa lagi. Mari datang sini, bantu aku, kan? Dia nak datang tu tuan-tuan nak mungkin 4 jam, 5 jam kan. Nak datang tu satu hal lagi tu. Minyak dia kan. Nak balik mungkin dia kena stay kat situ, tidur kat hotel kat situ kan. Berapa banyak kos tu kan. Okay. Jadi kalau nak harapkan style begitu dia slow. Tuan-tuan punya tim akan slow, duplikasi akan slow. Jadi yang bagusnya tuan-tuan buat your team sendiri, handle di local area itu. Local area supaya tidak ada kos-kos yang besar. Okay, tuan-tuan tinggal di KK. Okay, kita geng-geng KK ni, kita buat kita punya tim. Kita gerakkan market KK. Orang KK gerak di KK. Hanya tu kan. Kalau nak harapkan orang Pulau Banggi datang pergi KK, jauh tu dia nak datang tuan-tuan. Ya sekali-sekala mungkin boleh lah. Kan? Orang Sipitang nak datang pergi KK, sekali-sekala boleh lah. Kan? Mana boleh hari-hari, mana boleh minggu-minggu kan. Cost tu. Okay. Jadi somebody in KK yang kena handle this thing. Nak buat BOP ke, nak buat apa ke. So somebody there. Okay. Sama juga di mana Kuantan. Kuantan same thing. Orang Kuantan mesti dapatkan ilmu secepat yang mungkin. Semahir-mahirnya. Okey, aku tak perlu dah 10 kali turun pun tak apa. Aku boleh handle kat sini. Pentingnya aku dah faham dah, aku dah belajar dah. Okey. Sama lah di Perlis kah, di Kangar Perlis kah, di Ipoh Perak kah, tuan-tuan. Mesti local people yang kena handle local market. Orang JB, mesti orang JB yang handle the seminar ke apa-apalah, BOP ke apa. Di situ, they must learn to do it. Mesti belajar, tidak begitu. Aku tak pandai. Aku perlu orang atas aku yang bagi taklimat kan. Mana boleh tuan-tuan. Kalau begitu bayi yang baru nak berjalan tu kan, baru nak berjalan tu. Kalau dia pandai cakap tu, aku tak mau berjalan kan. Jadi dia merangkak aja, dia merangkak aja kan. Jadi dia mesti buat tu kan. We don't know, bila kita buat kerja dia tu, kita buat je. Along the way you will learn. Buat je. Kalau Nike kata just do it kan. Betul tu, just do it. Just do it. Okay, bila you buat tu, nanti ada benda-benda yang tuan-tuan belajar tu. Oh, macam ni. Oh, rupanya macam ni. Kalau you tak start dia, tidak ada macam ni. Macam ni tu, itu ilmu yang tuan-tuan dapat bila tuan-tuan buat kerja. Okay, macam itulah, macam kita naik basikal kan, jatuh. Jalan sikit jatuh kan. But bila jatuh tu tuan-tuan, oh macam ni punya, aku kena seimbang badan aku kan. Baru dia tak jatuh. Lama-lama kan, hari ini besok lusa dah boleh bawa basikal kan. Sebab
kita berani jatuh. Kita berani jatuh. Sama dengan berenang. Sama dengan berenang. Kalau takut lemas, orang tidak akan pandai berenang. Dan tidak mau aku takut lemas. Sama bila nak pandai. Okay, you must go inside that pool, kan. Masuk kolam tu pergilah. Kan? Pergilah berenang, macam mana berenang style apa pun. Okay? Nanti tahu lah, oh kalau aku macam ni, tarik tangan aku macam ni, oi berjalan aku, bergerak aku ke depan. Dia datang dengan experience. Ilmu tu datang dengan experience. Dia tidak teori, dia mesti practical. Right? So macam tu tuan-tuan jadi tidak boleh terlalu melayan downline. Kita tidak boleh melayan sangat downline ni. Kalau mereka nak kita buat semua kerja. Okay, pengsan tuan. Kalau kita nak buatkan semua benda, kita yang pengsan. Okay. Jadi sama juga tuan-tuan dalam live good ini begitulah. Kita kena membesar cepat. Minum Milo banyak-banyak tuan. Minum Milo cepat besar kan. Cepat pandai. Okay, kerja-kerja yang asas. Kerja-kerja yang asas ialah tuan-tuan kena belajar apa yang asas. Yang asas dia tuan. Tuan-tuan kena tahu edit. Tuan-tuan punya info. Maklumat tuan-tuan dalam sistem. Okay. Kena tahu tu. Edit. Nak tukar apa? Nak tukar nombor telefon. Nak tukar apa lagi? Nak tukar aku punya apa nama ni? Aku punya alamat. Alamat ni bukan alamat aku ni. Ini alamat tak lengkap. Okay, tukarlah. Okay, itu edit info. Username yang aku tak ngam username, aku nak tukar username. Boleh. Nak tukar username, email ke apa ke, tukarlah. Semua itu boleh ditukar. Jadi belajar tu. Macam mana nak buat tu? Senang je. Tapi kena tahulah benda ni kan. Kedua apa lagi nak tuan-tuan kena tahu? Ini ilmu asas yang tuan-tuan kena tahu ni. Yang kedua ialah tuan-tuan mesti tahu macam mana nak setting. Untuk bonus masuk ke dalam credit wallet. Oh Sifu, sepatutnya aku ada bonus ni, kan? 2 minggu lepas aku dah sponsor, ada 4 orang aku sponsor. Kenapa dalam credit wallet tak ada ni? Dah ini Jumaat kedua ni kan? Dah Jumaat kedua ni, patutnya Sifu kata ada bonus kan? Aku tengok tak ada pun. Sebab tuan-tuan tidak buat setting. Jadi bonus tu tak masuk ke di wallet, dia masih dalam. Dia berpusing-pusing di udara. Okay. Kalau tuan-tuan tidak buat setting masuk ke di wallet, bonus itu dia tidak masuk ke di wallet lah. Dia di awang-awang tu. Okay. Di awang-awang tu. Jadi kena buat ni. Semua orang bila jadi member, ini buat dulu, lepas tu buat ini. Setting bonus itu supaya dia masuk credit wallet. Macam mana tu Sifu? Tengok dalam akademi lah. Ada pelajaran kat situ, tengok dalam akademi. Ini pun ada dalam akademi, ini pun ada dalam akademi. Okay. Masuk dalam kita punya akademi punya website, belajarlah di situ. Sudah Sifu dah buatkan dah pelajaran dia. Dan ada beberapa orang yang Sifu buatkan. Kan, Sifu dah buatkan yang ni lah. Ada beberapa orang, tapi tuan-tuan nak pastikan tuan tengok sendirilah. Okey, so apa lagi yang kena tahu ni Sifu? Yang asas. Tuan-tuan punya affiliate link. Kan? Sifu, apa aku punya affiliate link? Oh, tak tahu. Aku tak tahu affiliate link aku apa. Kan? Aku punya upline tak beritahu pun. Alasan dia apa?
Dia kata upline aku tak beritahu aku punya affiliate link. Mana aku tahu? Tuan-tuan, affiliate link tu dia berdasarkan tuan-tuan punya username. Dia berdasarkan username engkau. Engkau tahu tak username engkau? Tahu. Kalau engkau tahu username engkau tahulah engkau punya affiliate link. Macam mana tu? Kan? Affiliate link dia mesti berbentuk macam ni, tuan. Dia mesti berbentuk begini. livegoodtour.com. Mesti begitu. Yang bezanya tuan-tuan selepas slash ni, selepas tanda slash ni, di sini depan ni, ini yang beza. Ini tuan-tuan punya username. Kan? Itulah tuan-tuan punya username kat situ. Jadi kalau tuan-tuan tahu username, tentulah tuan-tuan tahu affiliate link sebab ini sama ni tuan. Yang beza engkau punya username je. Jadi siapa tahu username dia, tahulah dia punya affiliate link. Tambah je ni benda ni di depan. Lepas tu slash, lepas tu letaklah kau punya username. That is your affiliate link. Affiliate link tu guna untuk apa tu Sifu? Itu nak daftarkan orang lah. Kita nak daftarkan orang. Your downline. Nak daftarkan downline guna ini. Kita guna affiliate link kita lah. Tekan benda ni, keluar borang. Ada borang yang keluar. Isi nama dia, isi nama bapa dia, isi email dia. 3 benda je. Lepas tu tekan yang butang di bawah ni. Tekan butang bawah ni. Lepas tekan butang bawah ni tuan-tuan, orang itu sudah jadi kita punya affiliate. Dia sudah jadi kita punya pre-enrollee dipanggil. Dia dah jadi downline lah. Dia tekan saya butang tu tadi tu, dan dia isi dia punya nama bapak dia, email dia. Bila dia isi, dia tekan butang submit tu, jadi dia sudah jadi pre-enrollee. Jadi downline dah. Cuma dia belum bayar je lah. Dia belum bayar. Jadi screen yang seterusnya tu dia akan keluar screen tu. Di bawah tu dia ada tulisan lock my position. Ada butang tu. Jadi screen yang kedua tu. Dia akan kata, welcome kau dah jadi parent enrollee kan. Jadi dia ada ada jam. Ada jam yang bergerak-gerak tu kan. Di situ ada jam yang bergerak-gerak tu, kan. So di bawahnya tu ada tulis lock my position. Maksudnya tuan-tuan nak bayar. Jadi tekan butang lock my position ini, tuan-tuan nanti ada keluar satu screen. Masukkan tuan-tuan punya cara bayar. Cara bayar kad ke, nak guna debit card ke, credit card ke, nak guna kripto ke. Jadi itu screen yang terakhir. Jadi isi benda ni, submit, tuan-tuan jadi member lah. Jadi member affiliate. Itu cara dia. Guna debit card atau credit card atau kripto. Ada 3 pilihan. Tapi debit card, credit card tu dia satu. Kan, kalau tuan-tuan guna debit card, pilih je credit card tu. Dia sama je tu. Macam tu tuan-tuan. Itu cara nak daftarkan orang. Sifu, kalau saya punya downline tu dia tak ada credit card, macam mana? Debit card dia pun takut-takut tak sangkut, kan? Takut tak lepas. Jadi macam mana tu? Jadi caranya tuan-tuan bayar pada Sifu lah. Bayar pada Sifu tu RM250. Jadi Sifu akan guna kripto.
Sifu akan guna kripto Sifu. Sifu punya kripto. Jadi tuan-tuan tidak payah guna debit card tuan-tuan tu. Tidak payah guna tuan-tuan punya kredit card. Tak payah, kan? Bayar je bank in ke akaun Sifu lah. Bank in ke akaun Sifu Ghani punya akaun. Jadi Sifu akan guna kripto untuk bayar tuan-tuan punya keahlian tu. Yang 250 tu. Macam itulah. Macam itu. Jadi dua cara. Tuan-tuan boleh daftar dulu. Saya daftar dulu. Saya daftar dulu saya punya downline. Guna saya punya affiliate link. Tapi nanti bayaran saya bank in pada Sifu. Boleh? Boleh. Tuan-tuan daftar dulu. Tapi bayaran tidak payah bayar. Tuan-tuan tutup je screen tu. Bila sampai bayaran tu, tuan-tuan tutup je. Tutup. Jadi tuan-tuan bank kat Sifu beritahu, okey Sifu saya dah daftar dah pre-enrollee. Saya dah daftarkan lah saya punya team tu. Dah sampai pre-enrollee lah tapi bayar belum. Jadi tapi dah jadi member yang percuma tu lah pre-enrollee. Okey Sifu kata bagi maklumat dia. Jadi tuan-tuan kena bagi maklumat dia. Nama dia, email dia, handphone dia. 3 benda ni yang penting. Username dia. Apa username dia nak guna? Nama penuh dia, email dia, handphone dia dan username yang dia nak guna. Itu saja, itu cukup dah. Itu cukup dah. Bagi orang yang sudah daftar secara pre-enrollee cuma dia nak bayar je. Jadi bank in ke akaun Sifu, bagi tahu maklumat ni, jadi Sifu akan activate dia punya keahlian lah. Macam tu. Jadi boleh daftar dulu. Ini bagusnya daftar dulu. Tapi kalau tuan-tuan tidak daftar dulu, cara yang kedua, ini daftar. Cara kedua, tuan-tuan tidak daftar, tuan-tuan terus bagi maklumat dengan Sifu je. Bagi nama dia, bagi nama penuh dia, bagi dia punya handphone, bagi dia punya email. Bagi username yang dia nak guna. Lepas tu kena bagi penajarnya, siapa nama penajar. Lepas tu kena bagi username penajarnya. Itu perlu tu. Jadi Sifu akan daftarkan dia dan daftarkan dia dulu, lepas tu Sifu akan buat bayaran untuk dia. Jadi ini banyak kerja Sifu ni. Jadi Sifu lebih suka yang ni. Kan, Sifu lebih suka orang yang buat begini. Dia yang daftar cuma bayaran nanti Sifu tolong buat bayaran. Tapi kalau tuan-tuan nak buat begini pun Sifu terima jugalah. Sifu terima je. Kan? Walaupun lebih banyak kerja untuk Sifu. So better like this daripada like this. Next, apa ilmu yang tuan-tuan kena tahu? Tuan-tuan kena tahu ilmu macam mana nak bayar langganan bulanan. Macam mana aku nak bayar langganan bulanan ni? Tuan-tuan kena tahu tu. Terutama kalau tuan-tuan ada credit wallet. Aku ada credit wallet. Kalau ada credit wallet, tak payahlah orang lain buatkan, tuan-tuan buat sendirilah. Buat sendirilah. Dah ada credit wallet, buat sendirilah. Pergilah maintain kau punya bulanan tu. Gunalah kau punya credit wallet. Caranya macam mana tu Sifu? Pergi ke My Earnings. My Earnings. Lepas tu pilih yang butang credit wallet. Credit wallet. Lepas tu tuan-tuan masukkan tuan-tuan punya username. Ada situ existing, bagian existing member tu, tuan-tuan masukkan tuan-tuan punya username. Lepas tu di bawah tu scroll pergi bawah sampai bahagian My Membership. Ada tu di bawah tu, paling bawah tu. Membership. Bukan my ke. Membership. Di bawah tu pilih. Tuan-tuan pilih yang
monthly membership. Pilih yang tu. Okay, dah pilih, tekan bawah itu issue credit, dia panggil issue credit. Tekan butang issue credit, dah selesai. Okay, tuan-tuan dah maintain lah. Itu cara maintain. Okay, tak payah minta si Bugani buatkan, penat si Bugani. Banyak kerja nak buat, tuan-tuan. Okay, jadi ini benda-benda yang asas ni. Ilmu asas. Mesti pandai buat, tuan-tuan. Tak tahu, belajarlah. Kan, belajarlah, tuan-tuan. Sibu tidak boleh buatkan tuan-tuan selamanya. Kan, tim Sibu ni bertambah ramai kan. Kalau semua minta Sibu kan ni tolong buatkan saya. Sibu tak tidur malam lah, tuan-tuan. Okay. Jadi ini ilmu yang asas yang tuan-tuan mesti tahu. Belajar buat. Tidak banyak nak belajar ni, tuan. Macam mana guna credit wallet untuk buat bayaran bulanan tu. Okay, learn. Belajar. Okay, apa lagi ilmu yang asas yang perlu saya tahu? Tuan-tuan nak tengok tim. Sebelum tu tak apa. Tuan-tuan nak tahu status. Sibu, aku dah bayar belum? Lupa. Aku dah bayar kah? Belum kah yang bulanan tu? Kan? Okay, tuan-tuan login saja. Lepas tu di My Membership ada sana tu, My Membership. Tekan je benda tu, My Membership tu. Dia akan beritahu kat situ. Kalau tuan-tuan belum bayar, dia beritahu you have not paid. Aku tak faham bahasa Inggeris. Tukar pergi bahasa Melayu lah. Tukar pergi bahasa Malaysia lah. Dia akan beritahu, tuan. Kalau belum bayar, dia kata belum bayar. Kalau sudah bayar, dia akan beritahu bulan apa. Kalau Januari, dia tulis sana Januari. Jadi tuan-tuan tengok je. Sistem akan beritahu di dalam My Membership itu. Tu. Jadi ini ilmu asas ni kan. Jangan tanya, Sibu, aku dah maintain dah belum? Aku lupa lah. Tengoklah sendiri. Tengoklah engkau sendiri, oi, kan? Okay, next. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya member ID. Member ID aku apa? Aku tak ingat lah, tak tahu lah. Tuan-tuan pergi ke My Info. Pergi My Info. Di situ dia akan beritahu tuan-tuan punya member ID. Okay, ada di situ. Member ID tuan-tuan tu. Simple je. Nak tahu member ID? Cek kat situ. Di My Info. Okay, next. Aku nak tahu aku punya team members. Okay, kita berhenti jam 11. Tuan. Siapa bawa aku lah? Aku nak tahu siapa bawa aku, direct aku siapa level 1, aku siapa level 2, aku siapa level 3, aku siapa. Aku nak tahu tu. Aku punya team members ni siapa? Team members aku kan? Okay. So jadi tuan-tuan masuk dalam sistem. Pergi ke My Team. Tekan My Team tu. Tekan butang My Team. So, nanti ada keluar screen. Screen tu dia ada petak-petak. Banyak petak-petak ni kan. Tuan-tuan tengok di atas tu ada tulis kat situ di atas ni. Dia tulis apa? Enroller tree. Ada tu di atas tu di sini. Tekan yang itu enroller tree. Enroller tree itu maksudnya apa? Tuan-tuan punya sponsor tree. Enroller tree itu sponsor tree lah. Your team members lah. Siapa sponsor siapa tu? Level 1, level 2, level 3 tu kan. Tengok kat situ. Tengok kat situ. Enroller tree tuan-tuan bukan matrix. Ini matrix ni, petak-petak ni matrix. Bukan kita nak tengok matrix tuan-tuan. Kalau team itu yang kita nak tengok ialah enroller tree.
bukan matriks. Jadi tekan yang di atas ni ada satu butang di situ, dia disebut sana enroller tree. Tekan yang itu. Nanti keluarlah senarai nama tu, tuan-tuan punya downline tu. Dia keluar semua kat situ. Nama dia punya tarikh, dia join, semua ada dalam situ. Dia level ke berapa, level 2 ke, level 3 ke, level 4 ke, semua ada di situ laporannya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu dia punya username apa? Aku punya downline tu username dia apa? Tuan-tuan tekan nama dia. Nama dia tu tekan. Bila tuan-tuan tekan nama dia, nanti keluar lagi satu screen. Keluar satu screen. Dalam screen tu ada di sini sebagian kanan ni dia dalam bracket. Nama dia, bracket, ada tulisan kat situ. Tulisan itu ialah username dia. Username dia tu. Dalam bracket tu. Jadi tuan-tuan tengok my team, my enroller tree, tekan nama dia, nanti keluar satu screen, ada di situ dia punya nama dan dia punya username. Itu nak tahu username. Kita nak tahu username downline kita. Oh, kalau username sendiri macam mana? Kalau kau tak tahu, parahlah penyakit kau. Takkan kau punya username pun kau tak tahu kan? Parahlah itu penyakit tu. Kan? Kalau downline kau punya username itu boleh dimaafkan tuan. Tapi kalau username sendiri tak tahu, aduh, itu parahlah tuan-tuan. Itu kena ambil rotan pukul punggung tu. Kan? Mesti tahulah username sendiri. Kan? Jadi itu tuan-tuan nak tahu siapa sponsor siapa dalam tuan-tuan punya team. Itu caranya. Tuan-tuan tengok di enroller tree. Enroller tree. Now, tuan-tuan nak tahu pasal tuan-tuan punya matrix. Aku nak tahu matrix aku macam mana. Ada orang bawah aku tak? Tak ada orang ke bawah aku tak? Kan? Yang tadi itulah. Bila tuan-tuan klik saja my team tu, yang keluar tu ialah tuan-tuan punya matrix itu. Kan ada petak-petak tu kan. Oh, petak sana, petak sini kan. So dia cabang dua lah tuan-tuan. So ini matrix tuan-tuan lah ni. Ada nama tu. Tuan-tuan ambil screen, tuan-tuan punya cursor tu, tekan butang tu, dia keluar nama tu di bawah tu. Dia ada di sini, ada keluar nama dia tu. Sebab ni kan petak ni kecil kan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu nama ni siapa ni kan. Ambil cursor tuan-tuan tu, tekan petak tu, di sini akan keluar nama dia, maklumat dia di bawah tu. Oh, sebab dia sampai 3-4 level saja, tuan-tuan tak nampak semua. Jadi nak nampak semua macam mana tu sibuk? Nak nampak semua, tekan di atas ni. Di atas ni ada tulisan sana, dia kata situ matrix list view. Dia ada tulisan ke atas tu, di atas ni. Tekan yang tu. Tekan yang matrix list view tu, tuan-tuan akan nampak tuan-tuan punya matrix tapi dalam bentuk bukan petak-petak. Dalam bentuk laporan. Dia dalam bentuk laporan lah. Level 1 siapa, level 2 siapa, level 3 siapa. Dia beritahu lah. Dan di atas tu dia beritahu dia punya summary, ringkasan dia. Level 1 ada berapa, level 2 ada berapa, level 3 ada berapa orang. Dia beritahu. Itu matrix list view. Tengok kat situ. Kalau kita nak tahu, kawan aku dia dah bayar tak dia punya mentor bulanan tu. Tengok di sini, matrix list view ni. Laporan tu tuan-tuan tengok. Di sini dia panggil situ, dia apa dipanggil tu? Auto ship kau macam itulah. Ya. Tarikh itu. Dia bagi tahu tarikh orang itu bayar sampai bila. Sampai bila dia bayar tu. Dia ada tarikh di situ. Tengok di situlah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, kalau orang tu dah bayar pada bulan itu, dia punya tarikh itu mestilah sampai bulan depan. Kalau dia sudah bayar Januari, di bawah sini mesti dia sebut Februari. Mesti Februari. Kalau Februari maksudnya dia dah bayar untuk bulan Januari lah. Sebab dia kan 30 days, 30 hari kan. Daripada bulan ini sampai bulan depan. Jadi di sini mestilah tulis Februari. Kalau dia tulis Januari, itu orang belum bayar tuh.
Siapa yang di sini bulan Januari, dia maksudnya dia belum bayar bulan Januari. Belum. Dia belum bayar. Kalau sudah bayar, mesti Februari. Jadi besok, bulan depan, kalau bulan depan kita tengok situ, tengok March. Kalau Februari itu orang belum bayar tuh. Dia belum bayar Februari tuh. Yang sudah bayar mesti March. Di sini mesti March. Dalam metric list view tuh. Nah itu tuan-tuan, ini ilmu asas yang tuan kena tahu nih. Ilmu asas yang tuan kena tahu. Okey, Sibu, saya nak antar kredit wallet. Macam mana tu? Saya ada kredit wallet. Saya ada kredit wallet. Saya nak cairkan kredit wallet ni. Saya nak cairkan. Maksudnya saya nak jual lah. Saya nak jual kredit wallet tu. Macam mana tu? Jadi tuan-tuan pergi ke My Earnings tadi tu. Pergi My Earnings. Pergi, ada satu butang di sana dipanggil Credit Wallet. Tekan butang Credit Wallet tu. Ada di ujung, paling ujung kanan. Transfer. Bila tuan-tuan tekan tu, di bawah situ nanti ada pilihan tuan-tuan. Ada pilihan sama ada tuan-tuan nak beli produk ke, nak bayar produk ke, atau subscription ke. Membership tu. Ada lagi satu pilihan di bawahnya itu transfer. Jadi tuan-tuan boleh pilih yang ini atau ini. Jadi kalau tuan-tuan nak pindahkan wang, tuan-tuan guna yang transfer. Tekan transfer tu. Lepas tu masukkan username siapa yang nak dihantar tu. Nak hantarkan siapa? Masukkan username dia. Hanya itulah. Pergi di bawah submit lah. Simple je, bukan susah. Simple je tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak jual, Sibu saya adalah bonus aku ni tak banyak tuan-tuan, tak banyak Sibu. Adalah $100. Kan aku punya bonus ni minggu ni adalah $100 Sibu. Boleh tak saya jual? Boleh. Sibu beli. Sibu beli. Sibu akan beli tuan-tuan punya credit wallet tu. Sebab Sibu perlukan untuk bayaran langganan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita nak buat bayaran langganan, boleh guna credit wallet tuan-tuan tu. Jual pada Sibu, Sibu akan gunakanlah. Macam itulah tuan-tuan. Itulah ilmu-ilmu yang sendiri kena tahu. Semua orang kena tahu. Jadi lepas ni tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan aku ada credit wallet. Aku ada credit wallet. Aku nak tolong kawan aku. Aku nak tolong kawan aku download yang aku lah. Dia tak ada credit wallet, aku ada, dia tak ada. Jadi dia nak bayar bulan ni kan. Dia nak bayar bulan ni, dia belum bayar lagi maintenance. Tapi tuan-tuan ada credit wallet. Jadi minta dia kan, hai Kasida. Hai Kasida, engkau nak bayar bulanan tak? Aku nak bayar bulanan lah. Tapi aku tak ada credit wallet. Aku ada. Engkau bank in kat aku. Bank in kat aku RM50. Jangan minta 55. Jangan minta 55. 50. Kalau guna credit wallet. Bank in kat aku RM50. Nanti aku activatekan kau. Aku tolong activatekan kau. Jadi tuan-tuan activate lah. Guna credit wallet tu. Masukkan username dia. Lepas tu dipilih bahagian subscription tu. Dia ada tulis sana pilihan tu kan. Pilih subscription lah. Lepas tu di bawah, scroll kat bawah tu dia ada satu butang. Tuan-tuan pilih di situ membership tu, pilih monthly membership. Pilih yang tu. Lepas tu di bawah tu issue kredit lah. Tekan issue kredit, selesai. Settle. Tak payah kacau Sibu. Tak payah kacau Sibu kan. Tuan-tuan sendiri boleh buat. Berdikari lah tuan-tuan. Siapa tidak boleh bantu selamanya ni tuan. Satu kali, dua kali okey lah. Tapi
Mesti tuan-tuan kena buat. Sebab ini ilmu asas. Ilmu yang asas. Sebab tuan-tuan mesti setiap bulan macam tu kan. Mesti setiap bulan macam tu kan. Jadi belajarlah. To handle your group. Tidak boleh sibuk. Sebab kalau sibuk ni bottleneck. Macam botol. Ni dipanggil bottleneck. Kan semua orang kepada sibuk pening lah sibuk kan. Jadi masing-masing kena handle dia punya tim. Tak tahu pergi akademi belajar kat situ. Dalam akademi semua dah ajar dah semua benda ni. Dah ada panduan dia, ada pelajaran dia tuan. Pergi akademi belajarlah situ. Tengok tajuk tu. Ada tajuk-tajuk semua tu kan. Okey tuan-tuan, jadi tambah lama grup tambah ramai tambah besar kan, sebab tidak boleh handle everybody. Jadi tuan-tuan kena ilmu asas ni kenal sendiri, kena pandai, kena belajar dan ajar tuan-tuan punya tim supaya benda ni menjadi duplikasi, kan? Duplikasi. Barulah tim kita laju kan. Barulah tim kita laju. Now, ilmu yang tidak asas, ilmu kemahiran. Ilmu kemahiran yang penting. Sangat penting. Ialah kemahiran menggunakan kripto. Ini tidak asas, ini bukan asas. Maksudnya bukan semua orang perlu tahu. Tidak perlu semua orang tahu. Tapi ini ilmu ini fardu kifayah. Kan, dia fardu kifayah. Bukan fardu ain dah. Dia fardu kifayah. Yang tadi yang sibuk ajar tu semua tu fardu ain. Semua orang kena tahu. Tapi yang kripto ni ini fardu ain. Kalau ada satu orang yang pandai dalam tim itu, is okay. Contoh, kan tim Indonesia, ada satu orang pandai di Indonesia. Okey. Bermakna sudah ada somebody yang tahu buat. Jadi dia boleh bantu kawan-kawan dia di sana. Macam itulah, kan? Ada kawan satu orang pandai di Sabah. Dia boleh bantulah tim dia di Sabah tu. Okey, tidak semua orang perlu tahu. Somebody di Sabah tu boleh buat, okey lah. Satu orang di Johor, dia pandai buat ni, kripto ni. Okey lah, dia boleh handle tim dia di sana. Jadi tidak semua orang pergi kepada Sibugani ya. Kalau everybody Sibugani, itu jadi bottleneck tu kan. Dia jadi slow. Dia akan jadi slow. Nanti 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang, 10,000 orang, 50,000 orang. Mana boleh Sibugani handle semua kan? Dia mesti ada leader-leader yang tahu guna kripto ni, dialah yang tolong key in. Dialah tolong key in kan? Jadi itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi satu orang, satu tim, dia punya tim dia sendiri, dia tahu, okey, settle. Jam apa dah? Jam 11 dah. Okey, cukuplah tu. Cukuplah tu. Jam 11 dah. Jadi harap apa yang saya sampaikan ni dapat difahami. Ingat tadi, downline aku lebih laju daripada aku. Okey tak Sifu? Ada okeynya, ada yang tidak okeynya. Secara ringkasnya, ada okeynya, ada yang tidak okeynya. Okeynya ialah tuan-tuan dapat 50% daripada dia punya matching bonus. Jadi tuan-tuan dapat matching bonus 50%. Okey lah tu. Dia laju lagi bagus. Dia laju lagi bagus. Tetapi yang tidak okeynya ialah dalam fast start bonus. Kalau dalam fast start bonus tuan-tuan slow, dia laju, maka banyak duit yang hangus. Banyak bonus, fast start bonus tu hangus. So that is not good. Not good. Jadi supaya tidak ada yang hangus, jadi tuan-tuan dengan downline tu paling bagus tuan-tuan yang ke depan, jangan dia yang ke depan. Tapi kalau dia ke depan pun tidak apa, tapi jangan jauh sangat. Jangan jauh sangat lah. Kan? Dia dah goal, engkau masih bronze. Alamak, jauhnya tu. Kan? Kalau dia, dia aku sponsor dia, tapi dia cepat naik pangkat silver.
Aku belum silver, dia dah silver dah. Okay, jangan risau, tak apa, kan. Tapi jangan lama sangat tu, jangan lama sangat. Okay. Kalau dia minggu ni dia silver, engkau minggu depan kau silver, okey lah. Kan? Tidak banyak yang burn lah. Mungkin tidak ada yang burn juga. Okay. Kalau beza seminggu tu, dia naik silver dulu. Aku minggu depan aku naik silver. Aku apply dia downline. Itu kira okey, lah. Okay, tapi jangan sampai dia dah naik pergi gold, aku masih bronze. Oh, banyak duit tu hangus, tuan-tuan. Okay. Jadi antara tuan-tuan dengan downline, sepatutnya tuan-tuan lah yang naik dulu kan. Tapi kalau naik bersama-sama macam mana sebut? Okey, tidak ada masalah. Sama-sama naik. Kan, minggu ni kami dua-dua silver. Okey lah tu. Okey lah tu. Kan. Itulah. Jadi yang bagusnya naik sama-sama lah. Naik bersama-sama, tuan. Itu yang bagusnya begitulah. Aku dengan downline aku, kami sama-sama naik. Itu baguslah. Okay. Harap dapat ilmu malam ni. Seperti biasa.